Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama peguam Nick Allen akhir-akhir ini banyak diperkatakan dan isu-isu lama berkaitan beliau juga telah timbul semula. Salah satu daripadanya ialah isu beliau dikatakan menjadi imam solat fardu kepada suaminya. Bererti Nick Allen menjadi imam dan suaminya menjadi makmum. Benarkah dakwaan sedemikian? Dalam salah satu podcast, Nick Allen telah ditanya tentang perkara ini dan beliau telah memberikan penjelasannya. Namun, apakah penjelasan beliau dapat diterima? Apakah penjelasan beliau selari dengan Al-Quran, As-Sunnah dan hukum syarak? Ayo sama-sama kita tonton podcast tersebut. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum itu, saya sangat-sangat meminta jasa baik para penonton sekalian untuk menjaga adab dan akhlak apabila memberi komen baik untuk video ini mahupun pada video-video saya yang lain. Sebelum ini, saya ada membuat video berjudul Nick Allen, Tudung Bukan Perintah Tuhan. Dan sebahagian daripada komen-komen yang diberikan amatlah memeranjatkan. Pelbagai tuduhan dan celaan dilontarkan kepada Nick Allen. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 1977 dengan darjat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya bukanlah ciri seorang mukmin untuk mencela, melaknat, melakukan perbuatan lucah atau berkata-kata lucah. Justru ayuh kita sebagai seorang yang beriman menjaga apa yang kita tulis di ruangan komen. Jika kita memiliki ilmu, ayuh kita perbetulkan apa yang salah. Jika kita tidak mampu, paling kurang ialah kita berdoa agar orang yang salah kembali betul. Demikianlah sikap seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Baiklah, sekarang saya mainkan podcast tersebut. Ayuh sama-sama kita berikan perhatian. Okay. Ada satu tu saya nampak dalam TikTok dia, ada gambar keratan akhbar ke atau majalah yang katakan Kak Lin mengimamkan suami sendiri. Dan anak-anak lelaki yang dikatakan Kak Lin ni sister in Islam, liberal, boleh imam solat. Yang tu macam mana pula tu? Okey. Ni amat sensitif lah. Okey, tapi Kak Lin kena bercakap dengan sebenarnya. Kak Lin tulis dalam Facebook. Kak Lin tak ada Facebook, tak ada platform lain kecuali Facebook dan juga dulu adalah blog. The Challenges a Muslim Woman Faces in Islam. Kak Lin ni memang aktivis wanita. Jadi jadi Kak Lin tulis dalam Facebook Kak Lin, I am a Malay woman. Dalam I am a Malay woman, Kak Lin tanya, kenapakah seorang wanita harus semayang di belakang dua anak lelaki? Kenapa tak sama? Jadi masa tu juga sebenarnya tak pernah Kak Lin kata Kak Lin telah mengimamkan dua anak lelaki, sebab masa Kak Lin membesarkan anak lelaki, ada tok guru datang setiap hari untuk mengajar Quran dan sembahyang maghrib bersama. Lepas ayah dah tak ada lah kan. Okey, di Kota Baru memang ada tok guru. Di Kelantan. Tok guru Kelantan. Tok guru di Kelantan, tok guru Haji Ming. Dia yang mengajar Quran dan sembahyang. Jadi Kak Lin tak pernah lah mengimamkan dua anak lelaki. Mungkin yang Miki itulah, tapi tak pernah lah. Okey. Dan Kak Lin berkahwin dengan seorang mu'alaf. Bila kahwin dengan mu'alaf, kita travel di banyak negara, di China, Italy, Indonesia, semua tu tak ada masjid lah. Okey, dia nak semayang, dia sendiri yang nak semayang dengan Kak Lin. Takkanlah Kak Lin nak semayang seorang-seorang, dia dah masuk Islam. Takkan Kak Lin nak semayang tak ajak dia. Okey, jadi Kak Lin memimpin, bukan mengimamkan ya, memimpin. Maknanya dia duduk, dia berdiri di sebelah kiri, Kak Lin duduk belakang sikit aja, belakang sikit daripada dia, dan Kak Lin baca semua ayat-ayat yang nak baca semualah, dan sembahyang bersekali. Okey, bukan duduk depan dia jadi imam dia, tak adalah, sebab nanti macam mana saya nak Kak Lin nak mengajar. Jadi ramai orang komplain, kenapa tak pergi masjid aja? Di China subuh pukul 4 pagi nak pergi masjid buat apa? Kita duduk dalam hotel senang-senang.
Dan tidak ada, apabila Kak Lin belajar semua ni, Ummu Warakah adalah seorang wanita semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin lelaki-lelaki di dalam rumah dia untuk sembahyang, sebab dia memang pandai, dan Rasulullah sendiri telah memilih seorang apa yang untuk mengazankan. Jadi bukan sesuatu yang pelik lah. Jadi itu memang satu kontroversi yang ramai yang tidak boleh terima. Tapi suami Kak Lin tu adalah seorang mu'alaf yang nak belajar. Patutnya orang bertepuk sebenarnya. Bagus Kak Lin bawa masuk orang Islam kan. Dan maknanya bukan mengimamkan lah. Bukan mengimamkan, memimpin. Mengajar dia macam mana nak bersolat. Ya, memimpin dia secara Kak Lin Islam. Kecewa cerita private itu blown out of proportion? It was from a by the way. Perkataan dia adalah by the way, I have led my husband in prayer. Kita mengajar dia dan dimanipulasi oleh menara.my. Baiklah, kita sama-sama telah mendengarnya. Ada dua perkara utama yang akan saya ulas. Yang ini, bolehkah seorang wanita memimpin, bukannya mengimami tetapi memimpin suaminya yang baru masuk Islam atas tujuan mengajar pergerakan dan bacaan solat? Isu kedua ialah, benarkah kisah Ummu Warakah radhiyallahu anha yang menjadi imam solat kepada lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, isu pertama. Sebelum itu kita sama-sama maklum daripada penjelasan tuan punya badan, bukan sesiapa lain tetapi daripada Nick Allen sendiri, bahawa beliau bukannya menjadi imam solat kepada suaminya. Apa yang beliau lakukan ialah memimpin solat suaminya atas tujuan mengajar pergerakan dan bacaan dalam solat. Bererti jika dibaca lafaz niat dalam hati, Nick Allen tidak berniat sebagai imam, sementara suaminya tidak berniat sebagai makmum, dan mereka bukannya solat berjamaah. Sebaliknya, masing-masing berniat solat bersendirian. Dan ini berlaku dalam keadaan terpencil, yang ini ketika mereka berada di China. Ia bukanlah satu kelaziman mahupun kebiasaan. Apakah seperti ini dibolehkan? Dalil paling dekat bagi situasi ini ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 364, atau penomboran lain hadis nombor 377 berkaitan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sebuah hadis yang panjang, namun saya baca atau terjemahkan apa yang ada kaitan dengan isu pertama kita ini ya. Dalam hadis ini diterangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, menghadap kiblat, bertakbir dan membaca, yang ini membaca surah Al-Fatihah dan surah selepasnya. Orang ramai mengikuti baginda di belakang sebagai makmum. Apabila baginda rukuk, maka orang ramai pun rukuk di belakang baginda. Kemudian baginda mengangkat kepala untuk iktidal. Kemudian baginda mundur ke belakang, turun dari mimbar ke tanah dan sujud di atas tanah. Setelah itu, baginda kembali ke atas mimbar dan mengulangi semua itu. Demikian hadis Sahih Al-Bukhari secara ringkas. Hadis ini secara zahirnya nampak aneh dan sudah tentu pergerakan naik turun mimbar, mundur ke belakang dan kembali ke hadapan boleh dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan solat. Meskipun mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah 3 anak tangga, ia tetap dianggap sebagai pergerakan yang melibatkan anggota besar tanpa adanya keperluan mendesak untuk melakukannya. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kelaziman mahupun kebiasaan. Ia hanyalah untuk sementara waktu, yakni pada masa awal pensyariatan solat fardu dalam rangka mengajar. Saya ulangi ya, dalam rangka mengajar para sahabat cara-cara solat. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum sudah tahu tata cara solat, tata cara perlaksanaan solat, maka baginda solat di atas tanah seperti biasa. Ini sebagaimana zikir selepas solat dengan suara yang jahar. Ia dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajar para sahabat lafaz-lafaz zikir selepas solat fardu. Apabila mereka sudah tahu tentangnya, maka zikir dilakukan secara sir atau perlahan. Semua ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um dalam bab zikir selepas solat. Kembali kepada hadis Sahih Al-Bukhari yang saya bacakan tadi, pelajarannya bukanlah bolehnya naik turun tangga ketika solat fardu, tetapi pelajarannya, iktibar yang dapat kita ambil adalah bolehnya melakukan sesuatu yang di luar peraturan solat dalam rangka mengajar, dan ini hanyalah untuk sementara waktu. Merujuk kepada kes Nick Allen, apa yang beliau lakukan adalah di luar peraturan solat. Ini kerana apabila solat, posisi ataupun kedudukan wanita adalah di belakang lelaki. Kemudiannya wanita juga solat dengan suara yang perlahan. Namun kita dengar daripada penjelasan Nick Allen tadi, beliau membaca sedikit kuat supaya suaminya dapat tahu apa yang patut dibaca. Okay. Namun, apa yang dilakukan oleh Nick Allen bukanlah satu kebiasaan. Beliau tidak berperanan sebagai imam dan tidak melaksanakan solat berjamaah bersama suami. Sebaliknya, apa yang beliau lakukan adalah sebagai seseorang yang ingin mendidik suaminya yang mu'alaf tentang pergerakan dan bacaan solat. Maka ia dibolehkan dengan mengambil iktibar daripada hadis Sahih Al-Bukhari yang saya bacakan tadi, yakni untuk sementara waktu dan atas tujuan mengajar. Di sini mungkin ada yang berkata, Captain Hafiz ni membela Nick Allen pula dah. Sebenarnya, saya melihat isu ini lebih luas daripada Nick Allen dan suaminya sahaja. Saya yakin di sana terdapat banyak suami yang mu'alaf dan isterinya ingin mengajar cara dan bacaan solat. Saya juga yakin di sana terdapat ibu-ibu yang suaminya tidak ada bersama untuk tempoh yang lama dan dia sebagai ibu ingin mengajar anak-anaknya yang lelaki cara dan bacaan solat. Mungkin ada yang berkata, panggillah ustaz datang mengajar. Saya berkata, ya betul, tapi takkanlah ustaz tu nak datang mengajar 5 kali sehari setiap hari. Mungkin ada yang berkata, ajarlah dulu kemudian biar dia solat sendiri-sendiri. Saya berkata, sesiapa yang maklum dalam bidang pendidikan akan tahu teori saja tidak cukup. Hendaklah ada bimbingannya secara praktikal. Maka atas dasar mengajar dan untuk sementara waktu, boleh bagi isteri atau ibu memimpin solat ahli keluarganya yang lelaki. Asalkan ia bukan atas niat sebagai imam dan hanyalah untuk sementara waktu. Baik, isu kedua ialah kisah Ummu Waraqah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kisah ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, hadis nombor 730 dan As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi, hadis nombor 5354. Darjat hadis ini diperselisihkan. Namun, apa yang lebih penting, lafaz hadis itu, ayuh sama-sama kita baca terlebih dahulu ya. Okey, diriwayatkan wa amara an yu'azzana laha wa tuqama wa tu'amma ahla dariha fil faraidi. Okey, maksudnya diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk azan dan iqamah untuknya, yakni untuk Ummu Waraqah, dan Ummu Waraqah mengimami ahli rumahnya solat fardu. Baik. Andai kata hadis ini adalah sahih, andai kata ya, ia tidak dapat dijadikan dalil kerana tidak diterangkan siapakah ahli rumahnya itu. Apakah di sana terdapat lelaki yang baligh atau apakah di sana semuanya wanita. Jika semuanya wanita, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam riwayat yang dikeluarkan olehnya, kita sama-sama maklum bahawa boleh hukumnya wanita menjadi imam bagi sesama wanita. Adapun lelaki yang melaungkan azan dan iqamah, juga tidak diterangkan apakah beliau solat di belakang Ummu Waraqah atau kemudian pergi ke masjid untuk solat di sana.
Jika kita rujuk kepada Sunan Abu Daud, hadis nombor 500 ataupun nombran lain, hadis nombor 591, diterangkan bahawa Ummu Waraqah radhiyallahu anha memiliki dua orang hamba, seorang lelaki dan seorang perempuan. Dua hamba ini pada satu malam telah menutupi muka Ummu Waraqah yang mungkin sedang tidur saat itu sehinggalah beliau meninggal dunia, atau lebih tepat mati syahid. Kenapa dikatakan mati syahid? Dalam hadis Sunan Abu Daud itu sendiri diterangkan bahawa Ummu Waraqah asalnya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar supaya beliau dapat merawat para pejuang yang cedera dalam peperangan tersebut. Lalu Rasulullah berkata, kamu cukup duduk di rumah dan kamu akan mendapat syahid ketika di rumah, ya. Sekali tengok betul-betul beliau mendapat syahid di sana kerana dibunuh oleh dua orang hamba. Dan dua orang hambanya itu pula adalah mereka yang telah pun dijanjikan kemerdekaannya pada satu tempoh tertentu. Okey, kembali kepada kisah tu yang berkaitan dengan dua hamba tu, maka berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud ini, kemungkinan besar yang diimami oleh Ummu Waraqah bukanlah lelaki merdeka tetapi lelaki hamba. Sama-sama kita maklum bahawa hukum bagi lelaki merdeka tidak sama dengan lelaki yang tidak merdeka. Beza, ya, hukum lelaki merdeka dengan lelaki hamba. Sebab tu kalau kita rujuk balik hadis ataupun lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Bahaki itu, yang disebut ialah ahlu dariha, ahli rumahnya, bukan ahli keluarganya. Ada beza dekat situ tu, ya. Jadi sebab mereka duduk rumah juga tapi bukanlah ahli keluarga Ummu Waraqah. Oleh itu, secara kesimpulannya, hadis Ummu Waraqah tidak boleh dijadikan dalil qat'i tentang kebolehan wanita menjadi imam solat. Ini kerana dua sebab. Darjat hadis diperselisihkan kekuatannya. Sementara yang kedua, tidak diketahui secara pasti siapakah yang menjadi makmum di belakang Ummu Waraqah. Baiklah, demikian ulasan dan reaksi saya. Beberapa kesimpulan. Pertama, Nik Alin tidak menjadi imam solat. Beliau hanya memimpin solat suaminya atas tujuan mengajar buat sementara waktu. Kedua, boleh bagi seseorang itu melakukan sesuatu di luar peraturan solat atas tujuan mengajar buat sementara waktu, berdalilkan hadis sahih Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat turun dan naik daripada mimbar, mundur ke belakang dan juga ke hadapan. Jadi dalam kes ni yang saya maksudkan, boleh bagi seorang isteri ataupun seorang ibu memimpin solat ahli keluarganya yang lelaki atas tujuan mengajar untuk sementara waktu. Mereka tidak solat berjamaah dan isteri atau ibu itu tidak berniat sebagai imam, sementara mereka yang dipimpin itu tidak pula berniat sebagai makmum. Semua ini dilakukan sementara waktu atas tujuan mengajar dan belajar. Kesimpulan ketiga, kisah Ummu Waraqah tidak boleh dijadikan dalil wanita mengimami solat lelaki kerana darjat kekuatan hadis yang diperselisihkan, sementara andai kata sahih sekalipun, tidak jelas siapakah yang menjadi makmum di belakang Ummu Waraqah. Baik, demikianlah ulasan dan reaksi saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.